Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri أو قلب معروف لو أردت أو مستقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل في حكم الموافق والمسبوق. فائدة: يعذر المأموم الموافق لتخلفه عن الإمام إلى تمام 3 أركان طويلة ب11 مسألة 6 لا خلاف فيها بين ابن حجر والرملي و5 فيها خلاف بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata ini beberapa masalah permasalahan pada hukum muwafiq dan juga hukum masbuk. Jadi dalam ni musannif rahimahullah dia kumpulkan kepada kita permasalahan yang berlaku khilaf antara Ibnu Hajar dan juga antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Rumli. Jadi dia teruskan kepada pembahasan terus. Dia bagi tahu kata diuzurkan yang dimaafkan makmum yang muwafiq itu kerana tertinggal daripada imam dia sehingga 3 rukun yang panjang. Sehingga sempurna 3 rukun yang panjang pada 11 masalah. 6 masalah tidak ada khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. 5 masalah ni ada khilaf. Permasalahan 5 ni ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli rahimahumullah. Ada teruslah nikah. Jadi sebenarnya bab ni satu bab yang penting. Satu bab yang penting sebab kita tasjid orang untuk berjemaah. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk menyebutkan atau mentashihkan amalan tersebut. Amalan untuk amalan berjemaah tu. Sebab kalau kita solat seorang-seorang ni mudah. Kita solat seorang-seorang apa cukup rukun, cukup syarat, sah. Kita punya solat. Tapi rugilah kita nak berjemaah. Sebab dalam berjemaah tu Nabi kata dapat 27 kali ganda. Berbeza daripada solat bersendirian. Maknanya digandakan apa ni 27 kali ganda bagi solat berjemaah. Jadi nak dapatkan kelebihan tu kita nak solat berjemaah. Tapi bila nak solat berjemaah, di sana ada syurutul qudwah. Ada syarat-syarat berjemaah pula. Kalau tadi ada syarat-syarat solat, ini bagi seorang-seorang. Syarat solat ada rukun solat. Tapi bila berjemaah ada tambahan lagi syurutul qudwah. Yang perlu diikuti. Di dalam tu lah kita akan lihat tentang masalah apa ni akan disebut tidak boleh mendahului imam melebihi 2 rukun ataupun membelakangi imam melebihi 2 rukun, kecuali pada masalah-masalah yang diberi uzur. Pada masalah-masalah yang diberi uzur itu dimaafkan 3 rukun yang panjang. Adapun masalah 2 rukun tu, kalau kita tengoklah syurutul qudwah, syarat-syarat kedua, maknanya dia tak mendahului imam dengan 2 rukun ataupun membelakangi imam dengan 2 rukun, itu termasuk rukun pendek. Itu rukun itu asal pada masalah imam dan juga makmum. Imam dia tak boleh mendahului imam dengan 2 rukun walaupun rukun yang pendek. Contoh imam rukuk, makmum duk baca lagi. Imam rukuk, makmum masih lagi membaca. Lepas tu makmum rukuk, imam masih membaca surah. Maknanya dia mendahului imam. Lepas tu dia i'tidal.
Imam masih lagi baca, solat dia tak batal lagi. Tapi bila dia turun ke sujud, bila dia hilang daripada had qiyam, waktu tu dia dah meninggalkan imam dengan dua rukun. Satu rukuk dan satu lagi i'tidal. Waktu tu batal dia punya solat. Dia mendahului imam dengan dua rukun. Ataupun dia ditinggalkan oleh imam. Dia ditinggalkan oleh imam dengan dua rukun. Imam sama macam masalah tadi, cuma tukar. Makmum duk baca lagi, imam rukuk dah. Betul imam i'tidal, tak batal lagi. Lepas tu elok dia turun ni dah hilang daripada had qiyam, dan dia masih belum kita kata tak ikut imam tu, ketika tu batal solat dia. Tu asal dia. Kecuali pada masalah-masalah yang diberi uzur, dia diberi maaf ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sebab dalam solat ni sama ada dia muwafiq ataupun dia masbuk. Tu antara dua permasalahan. Bagi muwafiq ada hukum dia, bagi masbuk ada hukum dia. Jadi terus kepada permasalahan. Jadi sebelum kita pergi kepada permasalahan ni, dia ada letak takrif. Sebab dia penting ni, kalau orang kena takrif apa itu muwafiq, apa itu masbuk, mudah. Sebab bila dia tahu takrif muwafiq, dia takrif masbuk, maka dia dah dapat aplikasikan dalam ketika dia dalam solat tu, dia tahu dah, aku ni rakaat ni muwafiq ke masbuk, aku ni sini sekali muwafiq ke masbuk, rakaat ketiga muwafiq ke masbuk. Jadi dia tahu bila dia perlu habiskan Al-Fatihah, bila dia perlu rukuk untuk ikut imam. Senang. Tapi bila dia tak tahu, dia aku ni muwafiq ke masbuk, dia pun pening lagi. Muwafiq pun dia tak tahu, masbuk tahu. Macam ni kan. Masbuk tahu, muwafiq tak tahu. Jadi mesti tahu lah muwafiq masbuk. Anda tengok datang ngajak tu muwafiq masbuk. Dah ngajak tu kan. Tak nak kat Malaysia lah. Ada play sat. Baik. Jadi muwafiq iaitu orang yang dapat bersama-sama dengan imam. Orang yang dapat bersama-sama dengan imam di dalam qiyam imam. Orang yang dapat bersama-sama dengan imam di dalam qiyam imam, kadar Al-Fatihah, kadar bacaan Al-Fatihah yang pertengahan. Orang yang dapat qiyam bersama-sama dengan imam dengan kadar bacaan Al-Fatihah yang pertengahan. Yang ini tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan, dan bukan dengan mengikut bacaan imam, dan bukan dengan ikut bacaan makmum. Sebab ada pendapat ikut bacaan imam, ada pendapat ikut bacaan makmum. Sebab tu kalau kita dapati kitab-kitab fiqh, dia sorah benda tu. Dia sebut juga bukan bacaan imam, bukan bacaan makmum. Sebab apa? Sebab ada pendapat yang kata ikut bacaan imam, ikut bacaan makmum. Jadi dia kasih disebut benda tu. Dan sama ada pada rakaat yang pertama ataupun pada rakaat yang lain. Jadi muwafiq, muwafiq masbuk boleh jadi pada tiap-tiap rakaat. Muwafiq masbuk boleh jadi pada tiap-tiap rakaat. Contoh takrif dia tu, sebab sekarang ni nak tengok pada zaman tu, pada waktu. Bukan kira sempat tak sempat. Kadang-kadang orang bagi takrif, dia kata muwafiq ni orang sempat baca Fatihah. Tu takrif tu kurang tepat. Muwafiq orang sempat baca Fatihah, masbuk orang tak sempat baca Fatihah. Dia bukan kira macam tu. Dia bukan kira sempat tak sempat, dia kira waktu tu. Waktu tu sempat ke tak? Waktu dia bersama-sama dengan imam tu. Dah kau. YB.
Kalau dalam ni, dalam kitab ni dia sebut ni masbuk, muafiq ni. Muafiq tukar je lah. Ada sini masbuk dia kata bahwa man lam yudrik ma'al imam min qiyamihi fi rak'atil ula aw ghairiha. Ini dia soreh aw ghairiha. Setengah-setengah kitab dia sebut man lam yudrik ma'al imam fi qiyamihi sahaja. Zamanan dia tak sebut fi rak'atil ula ataupun selain daripadanya. Sini dia soreh. Dia kata siapa tu orang yang tidak dapat bersama dengan imam di dalam qiyam, daripada qiyamnya pada rakaat yang pertama ataupun selain daripada rakaat yang pertama. Zamanan dia tak dapat satu masa yang yasa'u, yang telus, yang cukup masa tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Adanya masa yang dia dapat bersama dengan imam tu, berdiri bersama dengan imam tu, masa tu cukup untuk dia membaca Al-Fatihah, tapi dengan qiraah mu'tadilah. Dengan bacaan dengan qiraah yang mu'tadilah, bacaan yang pertengahan. Yasa'ul Fatihah ay qira'ataha bin nisbah lil wasatil mu'tadilah, dengan nisbah bacaan sederhana pertengahan, tidak terlampau laju, tidak terlampau lambat, lahan. La li qira'atil imam wa la li qira'ati nafsihi, bukan dengan dilihat kepada bacaan imam dan bukan dengan lihat dengan bacaan diri dia sendiri. Itu masbuk. Kalau muafiq dia dapat bersama dengan imam. Itu makmum takrif bagi makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Dan bila nak kira, bila dia masuk solat lah, bila orang permulaan solat, imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, waktu tu lah bermula kiraan. Kita buat contoh, kita kata bacaan biasanya dalam 20 saat, bacaan Al-Fatihah dengan bacaan yang pertengahan 20 saat. Jadi imam angkat takbir, lepas tu dia ni main awal, tapi duduk betul baju, betul kain bos semua, tapi dia angkat takbir lewat. Yang kat takbir lewat. Jadi masa tu tak kira lagi sampai dia masuk solat. Allahu Akbar, angkat takbir. Waktu tu baru mula kiraan 20 saat tu. Sekarang dia berdiri bersama imam tu, dapat dah 20 saat. Dapat 20 saat je muafiq. Tak dapat masbuk. Contoh dia Allahu Akbar, angkat takbir. Imam dah baca ayat dah, dah baca surah dah. Baca surah tu dalam 16 saat. Lepas tu imam rukuk. Jadi dia tak dapat kadar yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Dia tu masbuk. Jadi dia buka terus buka bersama dengan imam. Ini masalah dia baca Fatihah terus hilang. Kalau dia baca sunnah tu ada masalah dia. Dia kena ganti balik. Itulah masbuk dan juga muafiq. Tengok pada waktu tu. Tengok pada waktu. Sebab kadang-kadang orang dia tak sempat juga. Dia tak sempat baca Fatihah. Dia terlupa contohnya. Dia terlupa baca Fatihah. Nak tengok imam rukuk. Dia terlupa. Tapi dia dapat waktu 20 saat tu. Dia dapat waktu bersama dengan imam. Jadi muafiq kan masbuk. Dia tetap muafiq walaupun dia tak baca Fatihah lagi. Sebab tu kata kalau yang mengatakan yang sempat baca Fatihah muafiq, tak sempat masbuk. Ni tak sempat baca ni. Itu penting tahu takrif tu. Dia bukan takrif, tak sempat baca Fatihah. Itu dikira sebagai masbuk. Sempat baca je muafiq. Jadi takrif tu kurang tepat. Kena hurai lagi. Jadi
faidatun, ini satu faedah, dimaafkan makmum yang muwafiq kerana tertinggalnya daripada imam sehingga sempurna 3 rukun yang panjang pada 11 permasalahan. Pada 11 masalah. Sittun la khilafa fiha baina Ibn Hajar wa Ramli. 6, tidak ada khilaf pada masalah tersebut antara Ibn Hajar dan Ramli. Dan khamsun fiha khilafun bainahuma. 5 pada masalah tu khilaf di antara kedua-duanya. Fasittul masail, ini nak sebut 6. Terus masuk kepada permasalahan. Fasittul masail allati la khilafa fiha bainahuma. 6 masalah yang tidak ada khilaf padanya antara kedua-duanya, antara Ibn Hajar dan Ramli rahimahullah. Yang pertama, ahaduha an yakuna al-ma'mumu bati al-qiraah. Bahwasanya makmum itu orang yang lambat bacaan dia. An yakuna al-ma'mum bati al-qiraah, yang lambat bacaan dia li ajzin khalqi. Kerana dia lambat bacaan dia kerana kelemahan semula jadi dia. Mungkin ada lidah dia ni ke, memang semula jadi dia lambat, bukan kerana was-was. Adapun kerana was-was tidak dimaafkan. Ini masalah memang semula jadi dia lambat tu kerana memang semula jadi dia ada kelemahan semula jadi dia, bukan la li waswasatin, bukan kerana was-was. Kecuali insarat kal khalqiyah. Ini pada masalah was-was. Kecuali jika was-was tu, tadi dekat was-was kan tak dimaafkan. Kecuali jika was-was tu dah jadi seperti khalqiyah, jadi seperti semula jadilah. Dah jadi seperti semula jadilah. Bihaisu, sekira-kira yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha. Sekira-kira orang yang nampak tu putus dah kata dia ni, memang tak ditinggal dah dia was-was ni. Duk ulang bacaan. Dia duk was-was pada bacaan dia. Ulang lagi bismillah, duk bismillah kat situ pun dah beberapa kali dah. Bihaisu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinu tarkuha. Tapi ni di sisi Ibn Hajar. Kama bahathahu fi tuffah. Kama bahathahu fi tuffah. Seperti mana yang dibahaskan pada oleh Ibn Hajar dalam kitab Tuffah. Maka di sisi Ibn Hajar ni, dia hukum ni seperti hukum masbuk. Tapi ni nak takkid balik lah, sebab dalam tak silap nak baca, dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dia muafiq juga disebut ni hukum bukan masbuk. Kata disebut dalam ni fayati fihi, pada masalah orang yang was-was ni, ma ya'ti fi bati'il harakah ai fa hukmuhu kal masbuk. Maka apa ni berlaku pada orang ni, apa yang berlaku pada orang yang lambat pergerakan dia. Lambat pergerakan, contoh macam mana? Orang tu sujud, imam pun sujud, makmum sujud, imam sujud. Lepas tu imam naik, imam bacaan laju. Makmum orang tua nak bangun pun lambat, bangun pelan-pelan. Jadi dia pergerakan dia lambat. Sampai baru baca sikit, imam dah rukuk. Jadi apa? Mampu yang masbuk. Dan dia rukuk tak ikut imam. Jadi yang dikata yang ni pun sama juga. Orang ni seperti orang yang batiul harakah. Fa hukmuhu kal masbuk fa yatahammalu al-imam al-Fatihata anhu. Maka imam tanggung Fatihah dia. Yang kedua, zaniha ishtighalul muwafiqi bi sunnatin. Dan bersibuk-sibuk orang muwafiq itu dengan perkara-perkara sunat. Seperti apa? Doa iftitahi, seperti doa iftitah. Wa ta'awudhi, dia muwafiq. Perbicaraan kita ni muwafiq. Maknanya dia dapat masa ambil bersama imam tu kadar Al-Fatihah yang pertengahan, kadar bacaan Fatihah yang pertengahan. Kemudian istighal, dia duduk sibuk dengan doa iftitah, duduk sibuk dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun au ghairihi minas sunan, ataupun selainnya daripada sunat-sunat. Kal insati lil imam, seperti diam bagi imam. Diam yang seperti diam kerana mendengar bacaan imam. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i,
disunatkan untuk kita makmum, untuk makmum mendengar bacaan imam. Jadi bila imam baca Fatihah, makmum ni pun diam dengar bacaan imam. Dan nanti bila imam imam saktah nanti, dia baca Al-Fatihah. Sebab imam disunatkan bila lepas dia habis baca Fatihah, disunatkan dia diam. Dia diam kadar Al-Fatihah. Dan waktu itulah makmum akan baca Al-Fatihah. Ada 6 tempat di dalam solat yang disunatkan imam tu diam seketika kadar subhanallah, kecuali pada satu tempat ya antara 6 tu disunatkan dia diam kadar Al-Fatihah. Ini masalah yang kedua. Dia istighal muafiq ni dengan sunnah. Jadi dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dia untuk habiskan Fatihah. Wa illam yusanna lahu du'a iftitah. Yang ni tinggal dulu lah. Dia tak nampak rupa ni. Wa illam yusanna lahu du'a iftitah. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini semua masalah muafiq yang dimaafkan yang panjang. Imam kalau mudah nak nampak rupa masalah tadi, imam tengah duk baca. Baca surah panjang. Kalau kita baca, memang imam makmum tadi tu baca surah wal fajr. Jadi kalau dia baca iftitah dan baca surah, memang cukup. Memang cukup lah dia baca. Tadi dah baca, dia syarah diri dia dengan iftitah apa semua, ta'awudz semua sunat, baca Fatihah. Tiba-tiba makmum ni laju pula dah. Laju habis dulu sebelum dia habis. Nak ikutkan dan je habis. Tak nak, kalau dia tak baca sunnah tadi, habis dan je. Dia habis Fatihah dulu. Jadi imam rukuk, waktu ni dia habiskan Fatihah. Sebab dia muafiq. Datuk Galan dia tak jawi, dia sebut apa? Kalau makmum datang masuk solat, imam baca wadduha. Dia kata imam, maknanya makmum tu makmum muafiq. Sebab apa? Kadar bacaan surah wadduha lebih, ayat-ayatnya lebih banyak daripada Fatihah dan lebih panjang. Jadi kalau imam yang baca wadduha, maknanya dengan bacaan yang sederhana lah. Ini kita bacaan yang sederhana. Maknanya makmum itu sempat ketika berdiri itu kadar Al-Fatihah. Jadi dia dikira sebagai muafiq. Berbeza kalau dia masuk, imam baca inna a'tayna, tu dia masuk. Jadi imam tu slow sangat. Taranum. Inna a'tayna taranum. Yang ketiga, salisuha idza raka'a imamuhu wa lam yarka'hu. Apabila rukuk imamnya, imam bagi makmum tadi lah, walam yarka'hu, dan tidak rukuk makmum tadi. Maknanya makmum tak rukuk lagi, imam rukuk, makmum tak rukuk lagi. Fasyakka, maka syak makmum tu fil fatihati, pada bacaan Fatihah. Hal qara'aha, adakah dia telah membacanya Fatihah tu, amla ataupun tidak. Sini pun dia ni masalah orang muafiq ni. Dia daripada awal dia ikut imam. Memang dia sempat bacaan, dia sempat kadar masa tu. Cuma lepas imam rukuk, cuma duk fikir banyak sangat. Dia fikir masalah banyak sangat. Lepas tu elok imam rukuk, waktu tu aku baca lagi Fatihah. Selalunya berlaku bila imam baca lama lah. Dan berlaku bila imam baca lama. Imam baca lama, kita dah habis lama dah. Betul. Duk ingat benda lain nak tadabbur, tak tahu syarat. Dia tadabbur benda lain lah. Tadabbur benda lain, betul tak? Elok rukuk tentu lah dia syak. Baca tak lagi. Ini baca balik. Dia dimaafkan 3 rukun. 3 rukun yang panjang. Ini okey. Yang keempat, idza tadzakkara tarkaha, ay al-fatihati. Kan al-fatihah itu al-fatihah.
Ya tadzakkara tarkaha ay al-Fatihah. Apabila dia ingat akan tinggalkan Fatihah. Dia ingat kata dia tinggal Fatihah. Fa fi tafsir. Mana masalah ni ada tafsir. Falau raka'a qabla imamihi. Sebab sama ada dia rukuk dulu sebelum imam rukuk ataupun sebaliknya. Falau raka'a qabla imamihi, maka kalau rukuk dia makmum tu sebelum imam dia rukuk, maknanya dia mendahului imam dengan satu rukuk, tak batal lagi solat. Tak batal, solat tak batal. Jadi dia rukuk sebelum imam dia rukuk. Dekat rukuk tu lah fasyakka wa huwa raqi'un fi qira'atihi al-Fatihah. Maka syak ia ketika dia sedang rukuk fi qira'atihi al-Fatihah, pada bacaan Fatihah dia. Baca tak bagi. Imam tak rukuk lagi, dia yang rukuk dulu. Waktu tengah rukuk tu dia syak, dia baca tak tahu Fatihah. Waktu ni fayalzamuhul 'audu li qira'atiha, maka lazim akan dia oleh kembali kena bangun semula untuk membaca Al-Fatihah. Seperti itu jugalah kama law tadzakkara, hukum yang sama, kama law tadzakkara qabla ruku'i imamihi tarkaha fayalzamuhul 'audu li qira'atiha. Seperti mana dia teringat, tadi dia syak, ini dia ingat, memang dia tak baca sebelum imam dia rukuk. Waktu tu fayalzamuhul 'aud, dia kena kembali semula, kena bangun balik untuk membaca Al-Fatihah. Ini masalah imam tak rukuk lagi. Amma law syakka, masalah kedua, amma law syakka, adapun kalau ia syak fi qira'atiha, dia syak pada bacaan Al-Fatihah dia, baca tak lagi, ataupun tadzakkara, ataupun dia ingat tarkaha, tinggalkan bacaan Fatihah. Ini memang dia ingat tu dia tak baca. Tapi bila dia syak dan teringat ni, ba'da ruku'ihi, selepas rukuk ia makmum tersebut, wa ruku'i imamihi, dan selepas rukuk imam dia. Dia rukuk dulu, lepas tu imam dia rukuk, lepas tu baru dia syak, ataupun baru dia teringat. Ataupun boleh juga jadi masalahnya ni, imam dia rukuk, lepas tu dia rukuk, lepas tu baru kat situ baru dia syak. Dia dah rukuk bersama dengan imam, maknanya sama-sama duduk pada rukuk, barulah syak. Baca tak lagi tak? Ataupun baru dia teringat, aku tak baca lagi Fatihah ni. Baru baca iftitah je tadi, duk ingat macam Fatihah. Waktu ni fala ya'udu, jangan dia kembali bangun semula untuk baca Fatihah. Bal yusalli raka'atan ba'da salami imamihi. Kita sebutlah fala ya'ud, maknanya dia teruskan solat bersama dengan imam dia. Kemudian dia kena tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Bal yusalli raka'atan, dia solat satu rakaat selepas salam imam dia. Khamisuha, lah salah ni. Khamisuha idzan tadhara al-ma'mum saktata imamihi, apabila menunggu. Benar ni apa? Ini pernah berlaku lah, pernah berlaku pada anak ni dekat Masjid Rawdah. Dulu tu lah, bila baca-baca nama tu, Danang ni mula dah. Anak Rawdah tu berlaku, tapi dah rukuk dah tu, syak, baca lagi tau. Lepas tu anak pun apa, tambah satu rakaat lagi, tambah satu rakaat lagi, bagi salam, sudah tegak. Sudah tegak. Itu anak pun terang-terang lah hati dia. Aku terlupa tadi apa baca Fatihah, nanti kat anak lupa tu aku lupa baca Fatihah dia. Jadi dia bising-bising dia, dia suruh ikut dia. Ingat itu. Itu apa, ada Syekh Muhammad punya daurah, Syekh Muhammad mai. Daurah. Dan terang kat dia. Dia kata ni mazhabku, kata mazhabku macam ni. Dia kata kalau kita baca Fatihah wajib. Muafi apa ni, solat dia solat seorang-seorang ke, dia solat berjemaah ke, dia wajib dia baca, wajib imam ke makmum ke, wajib dia baca Fatihah, kecuali kalau dia masbuk kan. Nanti dia bising lah, lalunya dia bawa keluar hadis tu lah. Memang asal dia berpandukan hadis tu dalam masalah solat berjemaah ni, innama yu'ta apa ni, innama apa dia, ju'ilal imam yu'tamma bih, hanya saja dijadikan imam tu untuk diikuti. Baca hadis tu lah, cakap betul, tapi kat sana ada hadis lain. Mereka apa ni, la salatan liman apa ni lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah. Apa ni, tidak ada solat yang sahihah. Itu hak kita ni lah.
Tapi kalau apa ni Hanafiah, la salata kamilah, tidak ada solat yang sempurna. Ini solat yang di sisi kita takdirkan tidak ada solat yang sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sama macam masalah niat lah, innamal a'malu binniyat. Khilaf. Hak tu nak takdir apa? Innama sihhatul a'mal binniyat ataupun innama kamalul a'mal binniyat. Kita takdir innama sihhatul a'mal dengan niat. Dalam ba'ang kata ni ada hadis lain apa semua. Bukan jadi apa di sini kami beristidlal apa semua kena baca Fatihah dan sebagainya terang-terang. Cuma kata faham datang agak orang Maliki apa ni kena ikut mazhab Maliki apa semua dah. Macam-macam kata. Dan ni anak aku beramai dengan ilmu ke beramai tak ada ilmu. Dekat dengan ilmu. Aku tak ada ilmu mazhab Maliki dah. Aku ada ilmu mazhab Syafi'i dah aku. Ramai mazhab Syafi'i ya. Lepas tu dia tak puas hati dia apa semua. Anak duk cakap dengan dia, jangan ingkar aku. Aku tak ingkar hang. Aku tak ingkar hang, tak boleh ingkar aku kata. Hang betul. Aku betul ni mazhab kata. Kata adil wahid. Aku kata memang adil wahid, mazhab banyak dah. Agama satu, mazhab banyak dah. Semua agama Islam. Din wahid. Lepas tu dia duk tak puas hati kat atas ni. Nak lebih kan tanya Syekh Rakam tu. Dia Syekh Muhammad tak nak bangun. Syekh Mairah nak start kelas. Dulu kat surau Menggama tu bawah ya tu rumah sebelum pindah rumah ni. Yang tu duk tengkak kawan tu. Dekat. Ada tengkak awal tu. Lawan-lawan tu lah. Lepas tu anak tak dengar dekat dia. Dia panggil dia seorang lagi. Macam ustaz lah. Itu situ. Mama tu memukul garang nak marah. Kata dia baca hadis tu lah. Lepas nak lupa hadis nak baca. La salatan liman lam yaqra' Fatihatil kitab tu. Apa tiap terus cari-cari. Tak hafal pula. Tu tak pernah diam lah. Dia dah dengan gaya nak marahnya. Sebut dengan apa? Dengan muka bekeng kata. Apa? Malah layan dah, senyap. Balik cari kitab tanda pergi bayang bawa kitab. Teruk juga. Jadi dia tu. Tengok bawa kitab kau tu tak main. Dah pergi kitab. Bal yusalli biar mulimah. Khamisuha idza intadhara al-ma'mum saktata imamihi. Apabila makmum dia menunggu saktah imam dia. Ini dia menunggu diam imam dia. Ini macam tadi lah nak sebut tadi. Sebab apa dia tunggu saktah imam? Dia qira'a fiha ai fi hadhihi saktah ni al-Fatihah. Untuk dia membaca pada saktah imam tu al-Fatihah. Dia disunatkan imam yang jadi imam apabila dia habis baca al-Fatihah disunatkan dia diam selepas tu kadar al-Fatihah. Ini penting lah dia kena ambil tahu orang jadi imam ni. Sebab kadang-kadang masalah imam-imam ni dia pun tak ngaji. Banyaklah. Apa ni anda dengar apa ni Puasa Rasulullah Muhammad Syekh Fahmi Zamzam kata tahun berapa tahun waktu dia dah tu dia pun pernah buat khusus untuk imam-imam ni. Salah wirid-wirid apa semua tu. Tadi dia tanyalah pernah tak mengaji ataupun khusus apa semua. Saya tak ingat dia sebut. Tapi lebih 50% semuanya ada. Sekadar ikut-ikut. Dia pun tak tahu wirid nak baca sunatnya berapa kali. Bila dia nak berpaling ke kanan. Bila dia nak ubah kaki dia. Semua tu banyakkannya tak. Sekadar ikut-ikutan. Ni baca-baca. Ni buatlah. Ikut aja. Jadi bila ikut macam tu lah. Mereka pun tak tahu sebenarnya apa yang mereka buat. Jadi kuranglah kat situ. Ada kekurangan. Dan kadang-kadang siapa Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis 7 kali, tapi kita baca 3 kali. 3 kali dalam hadis warid 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Semua tu sebab ada isyarat tu. Kata Syekh Fahmi Zamzam. Sebab apa abwabun nar ada 7. Jadi kita 7 kali tu setiap satu kali tu seolah-olah kita minta setiap satu tu neraka ni tak mau. Neraka ni tak mau, neraka ni tak mau, neraka ni tak mau. Satu.
Lepas tu masalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak tu disunatkan, hak tu ni memang apa? Ana tengok ni Syekh Nurdin memang sangat tekankan. Ramai imam-imam tak buat baca 10 kali pada solat maghrib dan solat subuh sebelum dia buka di patang kaki dia tu. Sebab memang warid dalam hadis kelebihan tu. Kelebihan dalam hadis qabla an yusanni ke yusni rijlahu. Sebelum dia, maknanya dia ubah keadaan kaki dia lah. Lepas dia ni daripada tawarruk tu, dia sebelum dia ubah keadaan dia tu, dia baca tu dulu 10 kali. Sebab tu kita tengok imam-imam lepas maghrib subuh dia tak kona lagi lepas tu. Sebab dulu nak pernah dengar seorang ustaz daripada Pasir Tumbuk, dia sebut dia tu dia kata dekat Allah Majid Ibn bau berpaling ke maknanya ke kanan dia bagi sebelah imam. Bolehlah ke kanan, boleh ke kiri, boleh. Tapi yang afdalnya kanan lah. Warid dua-dua tu Nabi buat. Jadi dia kata kita tak tahu lah pasal apa kat situ kan. Pokoknya bila kita mengaji ni, pokoknya memang ada hadis Nabi kata pasal la ilaha illallah tu baca 10 kali dalam keadaan kaki dia masih dalam keadaan waktu dia duduk tasyahud akhir. Lepas tu barulah waktu baca Allah Majid Nana tu baru dia ke kanan. Dan ada riwayat asal sekali. Cuma yang nak tengok kalau di Malaysia ni banyaknya subuh dengan maghrib je lah. Tapi ada riwayat juga asal sekali 10 kali juga. Ada pun yang lain 3 kali. Selain daripada maghrib dan juga subuh. Setengah-setengah tempat adalah Syekh Nurdin Mai tu. Lepas nombor tegak malu tak baca tu. Ni wirid tak baca tu 10 kali yang tegak. Pentinglah tengok-tengok bagi yang jadi imam. Lepas tu tengok-tengok azkar balik, baca-baca, tengok macam mana hadis yang balik tu, dia tahu apa yang dia amalkan. Jadi disunatkan tempat kita nak cakap ni tentang saktah tu lah. Jadi yang jadi imam tu kena tengoklah saktah-saktah tu kadang-kadang tak tunggu baca ataupun kan. Maknanya kita tahu lah orang ni ada fiqahnya ataupun tidak ada. Idzan tadharul ma'mum saktata imamihi, diam imamnya dia qira'a fiha al-Fatihah. Lepas tu falam yasku, maka tidak diam ia siapa ditolonglah ai al-imam, tidak diam imam. Maksudnya imam tu lepas habis baca Fatihah dia baca terus gerak. Bal raka'a ai al-imam akiba qira'atihi al-Fatihah. Bahkan rukuk imam tu aku mengiringi bacaan Fatihah dia. Mengiringi bacaannya Fatihah. Ataupun qara'a surata akiba Fatihati, ataupun dia baca surah terus. Mengiringi bacaan Fatihah dia tu dia baca surah terus. Jadi dia rukuk dalam keadaan makmum tak selesai lagi baca Al-Fatihah. Jadi pada ketika ni imam ni makmum muwafiq dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ada masalah ni dimaafkan juga 3 rukun yang panjang. Sadisuha yang ke-6, iza asra'a al-imam fi qira'atihi al-Fatihah was surah, apabila laju imam pada bacaan Fatihah dan surah 2 sekali. Dia laju baca Fatihah laju, baca surah laju. Atau asra'a fi qira'ati surati faqat fi jahriyati, ataupun laju imam tu pada membaca surah sahaja. Maknanya baca Fatihah baca biasa, tapi dekat surah tu dia laju. Fi jahriyatin, pada solat jahriyah lah, solat sirriyah. solat sirriyah kita tak ni lah, kita tak dengar. Jadi kita tahu tengok masa tu je lah. Pada masa tu ya, tengok masa sempat muafiq, tak sempat masbuk. Sempat muafiq, tak sempat masbuk. Dan waraka'a tu imam. Waraka'a al-imam qabla an yutimmal ma'mum fatihatahu. Dan rukuk imam sebelum makmum sempat menyempurnakan Fatihah dia. Wa illam yakun bati al-qira'ah, walaupun makmum tu bukan orang yang lambat bacaan dia biasa, bukan lambat pun, walaupun macam tu juga dikira sebagai dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Sebab sini dia kaitkan apa al-imam asra'a fi qira'atil Fatihah wa surah. Sebab bila campur
apa ni Al-Fatihah dengan surah, sempat tak baca Al-Fatihah kadar masa tu sempat, ataupun imam tu dia cepat pada bacaan surah aja, bacaan Fatihah macam biasa. Jadi macam bila macam biasa qiraah mu'tadilah, jadi cukuplah makmum tu nak baca Fatihah kadar tu. Jadi dikira sebagai muafiq juga. Ustaz, warakaat tu imam lah. Imam. Warakaat imam. Adapun ni masalah yang bawah ni, amma adapun lau asra'a al-imam. Adapun kalau laju ia imam fi qiraatil Fatihah, pada membaca Al-Fatihah, walam yaqra' ghairaha, dan dia tak baca dah lagi. Masuk-masuk Allahu Akbar, Fatihah terus. Walam yaqra' ghairaha, fal ma'mum ma'ahu masbuq. Maka makmum beserta orang ni adalah makmum yang masbuq. Nampak? Sebab dia baca Fatihah, tapi katalah imam tu dia baca iftitah dulu. Kita masuk sama-sama, dia baca iftitah, kita baca iftitah juga. Lepas tu dia baca Fatihah. Diri dia bersama dengan imam cukup tak? Kalau cukup dia muafiq. Kalau cukup dia muafiq. Ini kita katalah masalah imam tu Fatihah terus. Tak baca apa dah. Dia baca Fatihah. Waktu tu makmum masbuq. Walam yaqra' ghairaha fal ma'mum ma'ahu masbuqun. Li'annahu, sebab apa? Li'annahu ni masalah dia kat sini. Masalah dia semua berpunca pada dapat zaman yasa'ul Fatihah ke tidak. Situ tolak ukur dia, nak bagi dia kata muafiq ataupun masbuq. Li'annahu lam yudrik ma'ahu zamanan yasa'ul Fatihata bil qira'atil mu'tadilah. Kerana makmum tadi tidak mendapat bersama dengan imam tu masa yang telus, yang muat, yang cukup bagi bacaan Al-Fatihah dengan qiraah yang mu'tadilah, dengan qiraah yang pertengahan. Dia tak sempat. Pokoknya 20 saat tu lah. Kalau sempat 20 saat tu dikira sebagai muafiq. Bacaan pelan ke, bacaan kuat ke, dua-dua nak iskal ke. Kalau bacaan pelan macam mana pula? Sebab masalah tak faham kat takrif. Sebab kita tersilap pada takrif tu. Jadi tu ada macam ada beza jahriyah dengan sirriyah. Rupanya tengok pada waktu tu juga. Jadi katalah buat masalah makmum imam baca. Imam baca laju. Imam baca laju. Dan makmum tu pun baca laju juga. Imam baca masuk baca tu Fatihah, baca laju. Makmum pun baca juga laju. Habis Fatihah sama-sama habis Fatihah. Imam rukuk, dia pun rukuk. Dia ni muafiq masbuq. Imam baca laju, dia pun baca laju juga. Imam masuk-masuk baca tu Fatihah, dan dia baca laju. Jadi makmum ni tengok tu baca Fatihah, dia pun baca Fatihah, baca laju juga lah. Jadi dia dapat dia rukuk bersama dengan imam. Nak tanya makmum ni muafiq ke masbuq? Masbuq. Habis baca Fatihah. Kok qada tu. Okey, sekarang ni imam ni tanggung nak bacaan dia. Dia ni masbuq lah. Kalau kita kata dia masbuq, kan imam tengok bacaan dia. Tengok mai. Masbuq betul dah, masbuq lah. Sebab apa? Dia tak ada kadar masa tu. Sebab dia baca laju juga. Itu je. Sebab dia baca laju. Kalau dia tak baca laju, dia tak sempat. Tapi dia baca laju. Jadi apa, dah dia tu rukuk, kawan pun rukuk lah. Habis dah. Lepas tu nak tanggung lagi, dia habis dah. Tak nak tanggung dah. Dia pun dah habis dah bacaan. Baik. Fahadihi situ suwarin. Ini adalah 6 gambaran masalah. Idza takhallafa fiha al-ma'mum li'itmami fatihatihi, apabila terkemudian pada masalah oleh makmum untuk
Fatihahnya udhira ila tamami salasati arkan tawilah. Diberi uzur sehingga sempurna 3 rukun yang panjang. Jadi sebutlah bawah tu al-salasatul arkan at-tawilah ya ruku' wa sujudul awal wa tsani. Fala yuhsabu minha al-i'tidal wal julus baina sajdatain li'annahuma ruknani qasirani. Jadi i'tidal, jadi masalah rukun pendek tu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Lain tu panjang. Rukuk panjang, sujud pertama panjang, sujud yang kedua pun panjang. Wadhalika bi an yantahiya al-imam fi ar-rabi'i aw ma huwa fi suratihi wa huwa at-tashahhudul awwal fama dama lam yatalabbas al-imam bir-rabi' yas'al al-ma'mum ala tartibi salati nafsihi. Ini masalah dan dia kata dan yang demikian itu dengan bahwasanya berakhir yantahi imam ila rabi' ataupun ma fi surati atau ma huwa fi surati. Ini dia katakan sini, dia kata masalah ni diberi uzur. Maknanya apabila pada masalah ni apabila terkemudian makmum daripada imam untuk menyempurnakan Fatihah dia diuzurkan, dimaafkan sehingga sempurna 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang, dan yang demikian tu dia kata dengan bahwasanya berakhir imam kepada yang rabi'. 3 rukun panjang tu nak dikira, yang nak dikatakan dia tu tertinggal 3 rukun yang panjang tu apabila imam tu dah yantahi ila rabi', yang keempat. Yang rukun keempat ataupun apa yang seperti yang keempat. Apa yang seperti rukun yang keempat. Dia bukan rukun, tapi dia dikira sebagai yang keempat juga. Sebab tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal ni sunat ab'ad. Sebab tu dia kata au ma huwa fi suratihi, ataupun barang yang barang tersebut fi surati rabi' tu. Walau dia bukan rukun. Bila dah imam berpindah kepada yang keempat, maka dia waktu itu dia ketinggalan 3 rukun. Dikira ketinggalan 3 rukun yang panjang. Wa huwa at-tashahhudul awwal. Ma fi suratihi itu tasyahhud awal. Jadi dia kata famadama lam yatalabbasil imam bir-rabi', sama mana imam tidak bersepakai, maknanya tak lagi berakhir kepada yang keempat, maka waktu tu makmum tu dia usahalah yas'al ma'mum ala tartibi solati nafsihi. Dia usaha makmum berjalan di atas tertib solat dia sendiri. Maknanya dia tengah duk habiskan Fatihah lagi, maka bila dia sempat rukuk sebelum imam tu sampai kepada yang keempat tu, jadi waktu tu dia dapat rakaat tersebut. Adapun kalau dia rukuk, mana orang tanya kan, imam rukuk, makmum rukuk, imam bangun, selisih, tak apa, tidak ada masalah. Dia bangun nak tasyahud, makmum rukuk, ataupun imam nak naik atas, bangun rakaat ketiga, dia bawa habis Fatihah, dia rukuk, selisih, tak ada masalah. Betul, dia buat kat bawah tu nombor 2. Ai bi allam yashra' fihi. Boleh ni. Bi allam yashra' fihi wa in syara'a fi muqaddimatihi min al-intisab al-qiyam wa yujuz litashahhud fala yadurru. Fa yutimmu rak'atahu. Wajib ni boleh Allah.
kerana dia tak sampai lagi kepada yang tak sampai lagi yang tahi hingga yang keempat. Adapun kalau dia bau wa insyara'a fi muqaddimatihi, ambil situ, wa insyara'a fi muqaddimati, kalau dia bau mula pada muqaddimah minal intisab lil qiyam, bau nak bangun ataupun bau nak duduk, tak duduk kos mau habis lagi, waktu tu tidak ada mudarat. Tidak ada mudarat. Dia mesti dia yastakir. Fala ibrata wa fi bajinnya tak tahu apa. Nak tengok fala ibrata bi syuru'ihi fil intisab lil qiyam aw al julus bal la budda an yastaqirra fi ahadihima. Bahkan tidak dia tetap pada salah satu daripada kedua tu. Kalau qiyam dah tetap dah qiyam, kalau duduk dah tetap dah duduk. Istakir. Sebab waktu tu kalau waktu mau muqaddimah, waktu tu tak dikatakan lagi dia di ketinggalan 3 rukun. Sebab dia tak sampai lagi pada rukun yang keempat. Dia tak sampai lagi pada yang keempat, maka tak dikatakan lagi dia tertinggal 3 rukun. Illa yasduqu alaihi annahu subiqa bil aktsar illa hina idzin. Tidak dikatakan dia ditinggalkan dengan lebih daripada 3 kecuali ketika itu. Li'anna ma qablahu muqaddimatun li rukni la minhu. Sebab yang sebelum tu, sebelum sampai kepada yang keempat tu, itu muqaddimah sahaja. Belum lagi sampai yang keempat, waktu jadi tak dikira sebagai ketinggalan 3 rukun. Lepas tu kalau berselisih tidak ada masalah. Habis ni 6 masalah, tidak ada beza antara Ibn Hajar dan Ramli. Wa ammal khamsul masailul mukhtalafu fiha, adapun 5 masalah yang diperselisihkan padanya pada masalah tersebut antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli rahimahumullah, fahiya, maka iaitu ahaduha, yang pertama, law nama fi tashahhudihil awal, kalau tidur dia makmum fi tashahhudihil awal, pada tasyahud pertama, tasyahud awal, tapi ada nilah kait sikitlah, mutamakkinan, hal keadaan dia tu mutamakkin, papan punggung dia mutamakkin dengan tempat duduk dia tu, maknanya tidak ada tabaun, ada jarak. Maknanya kalau dia tidak dia sujud habis sebab tak mutamakkin, sebab syarat ni benda ni kita dah tahu pada masalah bab kita mengaji bab apa yang amal yang wudu, apa yang membatalkan wudu. Jadi perkara yang membatalkan wudu keluar sesuatu daripada dua hilang akal, zawalul akli, hilang akal. Kecuali sama ada hilang akal dengan sebab tidur ataupun gila, mabuk dan sebagainya, sawal. Kecuali satu masalah istisna, tidur yang tetap papan punggung dia, itu tak batal. Lama ke sekejap kan, dalam mazhab kita cuma sunatkan untuk dia berwudu. Jadi masalah mandi dia tidak pada tasyahud awal, keadaan yang mutamakkinan, maka ada tahu tu minal au fantabaha, disedar, fantabaha, sedar ia makmum tersebut, fara'a imamahu rafi'an, maka fara'a, dia dapati imam dia rafi'an, dia lihat imam dia rukuk ataupun qariban minar rukuk. Asni ra Allah. Ra Allah sabiyah ke? Ra ini. Nih. Ini ya. Tak ada dua. Ra ilmiah ke ra basariyah? Kalau hidup jauh jadi ini. Ada di ilmiah. Tak apa tu, tak kat Iraq dah tu. Dia lekar, okey, baik. Macam lekar kat Iraq tu. Sorry. Sorry. Tengok sini ya. Dua boleh. Kalau qalbiyah dia tadi dulu. Kalau basariyah raki'an jadi hal. Raki'an jadi hal. Jadi Sanatik kata boleh dua-dua, basariyah ataupun qalbiyah ataupun ilmiah. Sebab yang muta'addi dua tu semua af'alul qulub. Itu semua af'alul qulub. Jadi kalau kita kata ra'a, dia duduk
Dia duduk apa? Dia duduk jauh. Fara'a imamu ay alima imamahu tu raki'an. Atau tu tak di bawah. Tapi kalau ra'a basariyah, raki'an tu kita bawa pada hal. Fara'a imamahu, hal keadaan dia raki'. Dia lihat imam dia, hal keadaan imam tu rukuk. Atau qariban minar rukuk. Ataupun hampir-hampir imam tu keadaan ni hampir-hampir rukuk. Masalah ni jawapannya nanti. Dah kat depan ni dia kumpul tu. Dia kumpul 3 masalah ni, dia sebut 3-3 ni khilaf mata Ibn Hajar dengan Romli. Dia tidak dalam stage awal, lepas tu dia sedap apa ni, ingat imam dah rukuk dah. Ataupun sedap hampir-hampir rukuk dah. Dan lah dia bangun, dan lah dia baca Fatihah sikit, lepas tu imam rukuk. Masalah ni jawapannya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, thaniha idza ikhtalafa 'ala al-ma'mum takbirul imam. Campur ke atas makmum tu takbir imam dengan takbir orang lain sekali. Ni jam. Ingat imam apa, imam takbir ke atau rupanya orang lain takbir. Boleh jadi macam tu. Berlaku kesilapan. Ka'akma, seperti orang buta, ataupun fi zulmatin, ataupun di dalam kegelapan, dalam gelap. Dalam gelap ni disebut dalam mana dah. Gelap, tak nampak. Tak tahu lah nak tasawur masalah gelap. Tapi dia gelap, tapi dia tahu lah. Dia tahu okay, apa. Dalam ketika buta, seperti orang buta ataupun dalam gelap. Jadi gelap pun dia dengar lah lain. Kalau dia gelap dan tak nampak, tak dengar suara, waktu tu kena mufarakah lah. Sebab syarat kedua kena intiqalat ya'laman intiqalati imamihi. Makmum tu dia tahu perpindahan imam, sama ada dengan melihat birru'yah ataupun bisautil imam ataupun bisautil muballigh. Tidak ada masalah benda tu. Di sini gelap tapi dia masih dengar suara. Suara dengar. Cuma campur. Setengah-setengah orang ni dia main-main tu salah tu sebenarnya perbuatan tu, main-main Allahu Akbar kuat-kuat. Atau orang nak ingat imam yang takbir. Macam mana apa ni, macam berlaku dulu kat sini, tengah duk rukuk, kawan tu main seorang dia takbir kuat. Jadi apa lagi pakai naik lah naik naik tengok duk rukuk lagi. Dia kata apa takbir kuat. Dan takbir kuat-kuat naik orang. Jadi idza ikhtalafa 'ala al-ma'mum takbirul imam ka'ama aw fi zulmatin ka'an qama imamuhu minas sujud, seperti berdiri imam dia daripada sujud. Imam dia daripada sujud dah. Katalah dia ingat tu bukan takbir imam dia, sebenarnya takbir imam dia. Imam dia takbir ke sujud. Walam yabinil hal bana yabinu. Daripada bana yabinu, dan tidak nyata hal imam tu illa wa imamu illa wa imamu raki'un, kecuali imam dia rukuk ataupun hampir rukuk, atau qaribun an yarka'. Tak nyata hal di sisi dia, di sisi makmum. Jadi imam tu tengah rukuk, Allahu Akbar, dia duduk sujud, Allahu Akbar, dia pun bangun lah, imam dah rukuk dah. Ataupun hampir-hampir rukuk. Dengar seorang lagi bagi apa takbir, dia pun bangun lah, naik takbir, lepas tu ingat imam dia rukuk dah. Boleh jadi juga macam tu. Buat masalah. Boleh jadi macam masalah yang disebut. Sebab dia kata ikhtalafa takbirul imam. Ini pun jawapan dia sangat-sangat lagi. Yang ketiga, salisuha man nasiyal qudwata fi sujud. Orang yang terlupa qudwah, dia terlupa kata dia ikut imam pada ketika sujud. Tengah duduk sujud ni lupa. Duduk doa banyak sangat. Doa. Baqiyatus solihat. Minta lupa kata tengah duduk, rupanya duduk ikut imam. Walam yatazakkar, dia tak ingat illa wa imamuhu raki'un. Dia tak ingat kecuali time tu imam dia dah tengah duduk rukuk, ataupun imam dia hampir rukuk. Tengah duduk doa, lupa aku duduk ikut imam ni. Lepas tu perasan orang tepi-tepi ni semua dah bangun dah, dia pun bangun. Bangun. Imam
Kita tengok imam tengah rukuk, ataupun bangun imam hampir rukuk, dan baca sikit je. Jadi fahadihi thalasul masailu, maka pada tiga-tiga masalah ni di sisi Imam Ramli, indar Ramli yu'zaru ila salasati arkanin tawilah, diuzurkan sehingga 3 rukun yang panjang. Maknanya dia ni muafiq lah. Apa ni hukum muafiq, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Fa yatakhallafu fiha li qiraatil Fatihah, maka dia pun terkemudianlah dia lewat daripada imam pada ketiga-tiga masalah ni untuk membaca Al-Fatihah. Masalah dia lupa, dan juga masalah tersilap tadi itu, dan juga pada masalah satu lagi apa? Yang pertama tadi. Jadi ketika-tiga tak sama, sisi Ramli dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dia kena baca dengan macam Fatihah. Di sisi Ramli. Adapun di sisi Ibn Hajar, wa inda Ibn Hajarin annahu fiha kal masbuq. Pada 3 masalah ni di sisi Ibn Hajar orang seperti masbuq. Fa yarka'u ma'al imam wa tasqutu anhu al-Fatihah aw ba'daha. Maka gugurlah daripada makmum ni Fatihah ataupun sebahagiannya. Sebahagian itu pada masalah dia bangun dan baca sikit. Baca sikit, lepas tu imam rukuk. Lepas tu dia ikut imam rukuk. Gugur dah. Ataupun bangun-bangun imam rukuk terus, gugur semua terus. Imam tanggung. Di sini mudah belajar lah. Ada masalah ni. Yang keempat, tadi khilaf 3 masalah tu khilaf, itu khulasah dia ni. Yang keempat, khilaf lagi Ibn Hajar Ar-Ramli. Ar-rabi'uha at-takhallufu li itmam at-tashahhud al-awwal idza qama al-imam qabla an yutimmahu al-ma'mum. Takhalluf, lewat daripada imam, makmum lewat daripada imam untuk menyempurnakan tasyahud awal. Apabila bangun imam sebelum makmum tadi menyempurnakan tasyahud awal. Masalah berlaku ni banyak kali dekat negara Arab lah, depa baca laju 3-4 laju, lepas tu tasyahud laju. Kat situ depa laju. Lagi bila tasyahud ni laju, kita tak dah habis lagi, kita baca macam biasa. Macam biasa, imam naik dah. Jadi makmum ni duk habiskan bacaan dia lah. Duk habiskan dia punya tasyahud. Kemudian lepas makmum tu naik, makmum tu habis, dia pun naik. Naik untuk ke rakaat yang ketiga. Naik, makmum pun dah baca laju, imam tu baca laju juga. Fa fi hadhihi al-mas'alah inda ar-Ramli huwa mutakhallifun bi udhrin. Orang ni dia mutakhalifun, dia tertinggal daripada imam dengan uzur, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Wa yu'daru ila tamami salasati arkanin tawilah. Wa inda Ibn Hajar, di sisi Ibn Hajar, huwa kal muwafiq al-mutakhallif bi ghairi udhrin. Pada masalah ni tak ada antara muwafiq, antara Ibn Hajar dan Ramli, masalah muwafiq masbuk. Kedua-dua muwafiq. Masalah dia dengan uzur ke atau tidak ada uzur? Pada masalah ni tidak ada khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli tentang masalah dua-duanya muwafiq. Cuma masalah dia khilaf kat mereka ni, antara dua ni muwafiq dengan uzur ke ataupun muwafiq bukan dengan uzur. Inda Ramli mutakhallifun bi uzrin, wa inda Ibn Hajar huwa kal muwafiq al mutakhallifi bi ghairi uzrin. Maka bila muwafiq yang tidak ada uzur, maka dimaafkan apa rukun? Dimaafkan apa rukun? Tak ada uzur. 2 rukun. 2 rukun ya. 2 rukun tu termasuk rukun yang pendek. Maka takat i'tidal je lah. Jadi kalau imam turun dia masih lagi tak selesai, sama ada dia dia kena mufaraqah ni. Itu dia kena mufaraqah. Fayughtafaru lahu idza lam yusbaq bi ruknaini fi'liyaini, maka dimaafkan bagi makmum ni idza lam yusbaq bi ruknaini fi'liyaini, apabila dia tidak didahului dengan 2 rukun fi'li, sama ada pendek ataupun panjang. Jadi kalau imam tinggal dah, fa in sabaqahu al-imam bi ruknaini fi'liyaini batalat salatuhu li'annahu mutakhalifun bi ghairi udhrin. Kalau imam tinggal dia dengan 2 rukun fi'li, batallah solat dia kerana dia tertinggal dengan ketiadaan
uzur. Contoh, dia bangun, imam rukuk. Jadi dia kena baca menghabiskan Fatihah dia. Wajib dia menghabiskan Fatihah dia sebab dia muwafiq. Lepas tu apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam iktidal. Imam iktidal. Jadi iktidal tak batal lagi, baru 2 rukun. Dia tak ketinggalan 2 rukun yang sempurna lagi. Sebab ni tak sempurna. Kalau dalam setengah kitab apa dia letak nakis dengan tam. Ada yang ketinggalan tam, ada ketinggalan secara nakis kurang. Ni kira hak yang kedua ni tak tam lagi. Yang pertama tadi dia kena tinggal rukuk, dia kena tinggal secara sempurna lah. Sebab dia dah berpindah pada rukun yang kedua. Tapi rukun kedua ni dia tak berpindah pada rukun yang ketiga lagi. Jadi dia tak dikira tertinggal dua rukun lagi. Kemudian bila dia tak habis lagi, muafiq ni dia tak habis lagi, apa dia kena buat? Farqah. Di sini dia kena mufaraqah. Sini mufaraqah sebab dia antara dua. Sekarang ni dah ada ta'arud. Dah berlaku ta'arud antara ikut imam batal solat dia kalau tak ikut, atau dan dia kena baca. Antara dua ni. Jadi tidak ada jalan keluar kecuali dengan mufaraqah. Dia ada disebut saya depan. Batalat sahat batalat li'annahu mutakhalifun bi ghairi hujjah. Mau masalah ni, masalah tasyahud ni dalam Busyra Karim, qila kal masbuk. Qila kal masbuk. Siapa dia? Sahibul qaul la adri. Qila kal masbuk. Mana bagi orang, mana bagi masbuk dulu dah. Itu mudah. Tambah orang-orang apa ni? Orang-orang awam. Sebab sini bukan masalah antara orang ni dengan Mahajar khilaf muafiq masbuk. Tak ada khilaf dua-dua tu. Dua-dua muafiq. Masalah apa ni, uzur ke tidak uzur. Ada semua ada kau katakan masbuk. Ambil itu atau mudah. Khamisuha, yang kelima. 5 masalah yang ada khilaf, yang terakhir lah. Ada khilaf, masalah muafiq yang ada khilaf. Idza syakkan ma'mum hal adraka ma'al imam zamanan yasa'ul Fatihah ta'anglah. Apabila syak makmum, adakah dia dapat bersama dengan imam satu zaman, satu masa, kadar masa yang telus, cukup, muat bacaan Fatihah pada masa tersebut ataupun tidak. Di sisi Ibnu Ramli rahimahullah, fayatakhallafu li itmamiha ay al-Fatihati kal muwafiqi inda Ramli. Sisi Imam Ramli ni seperti muwafiq, dimaafkan 3 rukun yang panjang pada masalah syak. Aku ni dapat tak masa dia duduk syak. Masa ni 20 saat ke akan 20 saat. Dia duduk syak itu untuk main di mari tu. Di sisi Imam Ramli dia seperti orang muwafiq. Di sisi Ibn Hajar yahtar. Ibn Hajar ini agak apa, susah sikit lah nak banding dapat Ramli ni. Di sini Ibn Hajar dia kena berhati-hati. Maknanya dia tak seperti muwafiq yang diberi uzur dan juga tak seperti masbuk. Dia seperti muwafiq yang biasa. Yang tak diberi uzur. Maksudnya dia ihtiyat lah. Dia tak seperti muwafiq yang diberi uzur dan juga tak seperti masbuk. Dia seperti muwafiq yang tidak diberi uzur. Bukan yang diberi uzur, yang tak diberi uzur. Maknanya dia kena baca kalau dapat rakaat, kalau dapat rukuk bersama dengan imam, sedang tumaninah, dapat rakaat. In adrakal imama fi ruku'i adraka raka'atan. Dengan kaitlah dengan tumaninah sama imam sekali. Dia dapat imam pada rukuk serta tumaninah, adraka raka'at. Dia dapat rakaat. Wa illa fala. Kata Allah tu wa innal bakhramah kan masbuk. Di bakhramah seperti makmum masbuk. Innal bakhramah ni antara yang disebut jugalah dan salah muafiq masbuk ni. Dia ada pandangan dia.
berbeza dengan pandangan Ibn Hajar dan Nawawi. Fa in zada takhalluf ala salasati arkanin tawilah bi an intaha al-imam ila ar-rabi' bi an lam yafrugh al-ma'mum min fatihatihi wal imam qad intasaba lil-qiyam aw jalasa lit-tashahhud falawil awwal. Bil awal tu anak tak apa nak jelas sikit yang tu bi'alu. Cuma ni masalah ni kalau zada takhalluf, maafkan 3 rukun yang panjang kalau tambah. Kalau tambah apa? Dia punya masalah. Apa yang dia perlu buat? Dia yang faraqah ke ataupun tu sama imam ke? Ini masalah ni muka surat 6. Muhti Zat. 2 minit.